Saudara, pentingnya sokongan ibu bapa kepada pelajar pendidikan khas. Itu fokus daripada Sabah. Kita langsung bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya Ifa, ibu bapa kepada pelajar pendidikan khas disaran memberi sokongan kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai kejayaan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, ini bagi membolehkan mereka hidup berdikari sekiranya bakat dan potensi mereka digilap sejak awal usia. Tapi apa yang saya sarankan setelah pihak sekolah mengenal pasti anak-anak yang perlu ditempatkan di sekolah pendidikan khas ini perlu diberi kaunseling. Ibu bapanya diberi kaunseling kerana peringkat guru kita mencadangkan kepada ibu bapa tanpa kaunseling. Dan jangan risau, ibu bapa kita jangan risau anak-anak ini ditempatkan pendidikan khas kerana mereka mempunyai satu platform yang dilihat mempunyai harapan yang cerah. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Western sesi 2024-2025. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Ruslan memberitahu prasekolah ialah asas pembentukan kepribadian anak-anak. Dalam masa sama, beliau menyeru ibu bapa agar menggalak anak-anak menerokai bidang sains dan teknologi untuk lebih berdaya saing dalam era globalisasi yang semakin mencabar. Seramai 82 pelajar dari 7 buah prasekolah diraihkan dalam majlis ini. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas lebih 98.33 kilogram dadah bernilai lebih 2.89 juta ringgit termasuk duty di kargo syarikat penerbangan di Kota Kinabalu. Rampasan yang dilaksana cawangan narkotik JKDM melibatkan 3 kes yang berlaku antara November hingga Disember 2024. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Siti Mang dalam sidang media memaklumkan pemeriksaan mendapati terdapat 28 bungkusan mengandungi dadah jenis syabu dan ganja. Modus operandi kes ini melibatkan penghantaran dadah melalui parcel dengan jumlah dan kaedah yang tidak mencurigakan sama ada melalui saluran logistik yang sah atau post aviation untuk mengelak pengesanan pihak berkuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara dalam kes berasingan, 50 kotak tembakau kunyah dirampas dianggarkan bernilai RM194,810 termasuk duty di Pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu pada 2 Januari lalu. Modus operandi kes adalah membuat pengikraran tidak benar dan bertentangan dengan Seksyen 79 Akta Kastam 1967. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Akta sama. 3 buah rumah setinggan atas air di sekitar kawasan Sembulan Tengah Kota Kinabalu dirobohkan dalam satu operasi perobohan semalam. Ia hasil pemeriksaan 4 buah rumah usang yang tidak selamat didiami selain tempoh pajakan tanah tamat serta disewakan kepada warga asing. Operasi perobohan diketuai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melibatkan Jabatan Penguatkuasaan, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya dan Jabatan Pengurusan Harta. Turut terlibat operasi 150 anggota dari pelbagai agensi, antaranya Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen, Jabatan Air Negeri Sabah JANS, Jabatan Tanah dan Ukur JTU, Sabah Electricity dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Aru. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah turut menyertai operasi perobohan bagi memastikan kelancaran kerja-kerja perobohan mengikut prosedur kerja yang ditetapkan. 5 aset logistik turut digerakkan bagi membantu operasi. Penjagaan kesihatan mental perlu dipandang serius semua pihak. Sehubungan itu, masyarakat dinasihati menjadikan kesihatan mental sebagai keutamaan dan mengimbangi tuntutan kehidupan dengan menjaga kesejahteraan diri. Kaunselor Berdaftar Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Stanley Misun berkata usaha tersebut penting sebagai persediaan mendepani cabaran tahun ini. Jelasnya kesejahteraan subjektif perlu berada pada tahap yang baik untuk menjamin kehidupan sihat dan produktif.
Biasanya apa yang saya dapati, mereka disebabkan oleh tekanan kerja, tekanan rakan sebaya ataupun tuntutan orang luar terhadap mereka. Too much of thinking untuk memenuhi apa yang diminta oleh orang luar sehingga mengabaikan kesejahteraan subjektif diri sendiri. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Persatuan Keusahawanan Cekap Sabah PKCS terus merangka program berbentuk penambahan ilmu selain menawarkan kemudahan kursus keusahawanan dan skim bantuan perniagaan kepada usahawan negeri ini. Pengerusinya Denison R. Indang berkata pada Disember tahun lalu, 30 usahawan dilatih dalam kursus pembuatan mi bermula di peringkat penghasilan mi, pembungkusan dan resepi makanan untuk dijual kepada pelanggan. Pada penghujung kursus itu, mereka diajar bagaimana packaging dan penghasilan dia itu sedia untuk dijual. Di luar lah sekiranya mereka ingin berniaga. Denison menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan kejohanan jemputan sepak takraw siri ketiga di Kota Kinabalu. Tambahnya, PKCS sentiasa meneroka peluang dan inisiatif untuk membantu kerajaan dalam memperkasa usahawan negeri ini. Ini termasuklah kursus pembuatan dimsum yang akan diadakan dengan PKCS dengan kerjasama kawasan rukun tetangga KRT Sembulan Lama dalam masa terdekat. Pelbagai program dirancang bagi memeriahkan sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-25. Antaranya pertandingan fotografi program Upcycle at Recology bertemakan kehidupan bandar yang aneh dan hebat. Tema ini dipilih bagi mencerminkan kehidupan masyarakat bandaraya yang harmoni dan sejahtera di samping pembangunannya yang ceria dan menekankan elemen kelestarian alam sekitar. Menurut perkongsian bahagian media dan komunikasi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal di BKK di laman Facebook, penyertaan pertandingan dibuka sehingga 9 Februari depan. Johan akan membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000, manakala naib Johan dan tempat ketiga masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 dan RM1,000 serta hadiah sagu hati kepada 20 peserta terpilih. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.